Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah pada kali ini kumpulan kami akan membentangkan satu perbahasan yang bertajuk isu-isu ta'adud jamaah. Jadi sebelum tu saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Kashfi Akif bin Muhammad Azmi, nombor matrik 054858. Okey, jadi kita pergi kepada pengenalan. Jadi kerja khusus ni yang membincangkan tentang isu-isu ta'adud jamaah. Jadi apa yang dibincangkan ini adalah satu perkara yang mana sering dibincangkan oleh seluruh dunia Islam, dan perbahasan ni pada hakikatnya adalah untuk mencari satu titik pertemuan dan kekuatan dalam mengembangkan Islam. Jadi pada isu yang bakal kami ulaskan adalah yang pertama perpuakan, yang kedua taksub kepada kumpulan sendiri, dan yang terakhir adalah fenomena takfir. Dan seterusnya kami juga akan menjelaskan kesan-kesan dan langkah-langkah bagaimana untuk mengatasi ta'adud jamaah ini. Okey, jadi definisinya ta'adud ni bermaksud berbilang-bilang atau lebih daripada satu. Jamaah pula bermaksud daripada pendek perkataan jamaah al-muslimin, ia bermaksud ahli agama Islam atau masyarakat Islam. Syekh Ibnu At-Taimin menjelaskan asal perkataan jamaah ini distilahkan kepada perkumpulan manusia, sama ada sedikit ataupun banyak, yang mana dia nak melazimi kepada kesepakatan, kesatuan dan perpaduan. Okey, jadi kita pergi kepada konsep ta'adud jamaah. Jadi apakah itu konsep ta'adud jamaah? Konsep ta'adud jamaah ini dia merupakan satu jemaah yang mana bergerak dengan tujuan membawa masyarakat kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana untuk menyatukan umat Islam dari seluruh pelosok muka bumi ini. Dia ni tidak seperti jamaah yang biasa, yang mana dia ni berjuang mengikut wasilah dan mengikut wasilah yang bertepatan atau bersesuaian dengan suasana tersebut. Okey, jadi kita akan pergi ke pendapat-pendapat ulama mengenai ta'adud jamaah. Jadi ulama ini ada yang menerima dan ada juga yang menolak ta'adud jamaah ini. Jadi kita pergi kepada pendapat yang menerima ta'adud jamaah. Oleh itu saya memilih Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang mana di bawah itu adalah satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi di sini saya dapat mengulaskan bahawa Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini dia telah menganggap pendapat yang mengharamkan ta'adud jamaah ini sebagai fatwa kosong dan terasing daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga telah menyatakan dalam beberapa dalil yang menunjukkan bahawa ta'adud jamaah ini adalah harus. Oleh itu hujah-hujah yang terdapat dalam kitabnya seperti, kalau mengikut dari segi kaedah fiqh, al-aslu fi al-asya' wan tasarrufat al-muta'alliqah bi'adat an-nas wa ma'amalatahum al-ibahah. Ia bermaksud asal kepada perkara-perkara dan urusan-urusan yang berkait dengan adat-adat dan muamalat manusia ini adalah harus. Jadi Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini dia memegang kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-20 yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang bermaksud tolong-menolonglah kamu untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu tolong-menolong pada melakukan dosa dan permusuhan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ia bermaksud dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi di sini ayat Quran menjelaskan bahawa untuk kita bersatu, bersepakat dalam jemaah, bukannya bercerai-berai. Dan sabda Rasulullah SAW pula, al-mu'minu lil-mu'minin kal-kathbain yashaddu bi'adahu ba'dan. Yang bermaksud seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang teguh, meneguh di antara satu sama lain. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Sabda Rasulullah SAW lagi, yadullah ma'al jamaah wa man syadzun syadzin finnar. Yang bermaksud tangan Allah bersama jamaah Islam, dan sesiapa yang menyendiri daripada jamaah ini, dia akan kesorangan di dalam neraka. Riwayat At-Tirmizi. Jadi kaedah yang dikemukakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi ini bahawa penumbuhan jamaah Islam ini adalah harus pada asalnya selama mana tiada dalil yang mengharamkan. Seperti mana kaedah fiqh, iaitu al-aslu fil asya' al-ibahah salmu yaddu ad-dalil 'ala tahrim. Yang bermaksud di sana wujudnya dalil-dalil yang mengharamkan perpecahan dan menuntut kesatuan. Jadi ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah saya sebut tadi, ia tidak menunjukkan secara jelas dan terang akan keharusan menumbuhkan jamaah-jamaah tanpa syarat, tetapi dia lebih jelas dan zahir akan tuntutan supaya menubuhkan satu jemaah sahaja, supaya tidak berlaku jenayah perpecahan dan terlaksananya kefarduan kesatuan. Jadi itulah pendapat yang menerima ta'adud jamaah. Jadi kita pergi kepada pendapat yang menolak ta'adud jamaah. Jadi saya memilih daripada pendapat Al-Ustaz Fatih Yakan. Dan di situ adalah kenyataannya. Jadi apa yang saya dapat ulaskan di sini adalah, Ustaz Fatih Yakan ini dia tidak mengharamkan secara mutlak ta'adud jamaah ini, tetapi dia melihatkan kepada kesan-kesan negatif dan bukti-bukti waqi' menunjukkan bahawa ta'adud jamaah ini tidak mendatangkan faedah untuk amal Islami. Oleh itu Ustaz Fatih Yakan ini dia membawa hujah-hujah kefarduan dan daruri kesatuan amal Islami, yang mana di antaranya kesatuan amal Islami pada sudut kefarduan syarak, yang mana asal di dalam syariat Islam ini ialah kesatuan amal Islami ini dan bukan berbilang-bilang. Kesatuan ini dia dikira fardu pada syarak dengan beberapa sebab. Yang mana sebab yang pertama adalah dalil asal menunjukkan umat Islam bersatu, kerana banyak nas yang menyeru kesatuan umat Islam ini, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, inna hadhi asnakum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Yang bermaksud sesungguhnya ini umat kamu, umat yang satu, dan aku Tuhan kamu, maka sembahlah kepadaku. Jadi yang kedua, dalil asal daripada nas-nas yang menggalakkan kesatuan dan larangan kekhilafan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam surah Al-Imran ayat ke-15, wala takunu kalladzi tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun alim. Yang bermaksud, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mana telah bercerai-berai dan berselisihan dalam agama mereka sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas lagi nyata, dan mereka yang bersifat demikian akan boleh azab dan seksa yang besar. Surah Al-Imran ayat 15. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, man faraqa fabi'sa minna. Yang bermaksud, sesiapa yang memecah belahkan, dia bukanlah daripada kalangan kami. Riwayat At-Tabari. Jadi yang ketiga, dalil asal hadis yang meminta supaya iltizam kepada satu jemaah sahaja, bukan jemaah-jemaah. Yang bermaksud fokus kepada satu jemaah, bukan kepada jemaah-jemaah yang banyak. Yang di mana di antaranya, yang pertama, perubahan Islam melazimkan pembentukan kekuatan Islam di jalan dan langkah yang satu. Ketiadaan kesatuan melambatkan operasi Islam untuk menghancurkan jahiliyah dan memungkirkan kekuatan jahiliyah terus bertapak. Yang kedua, tekanan sedunia terhadap Islam dan harakat Islamiyah yang memerlukan kesatuan hala tuju dan penghadapan. Dan yang terakhir, kesatuan parti-parti musuh untuk menghadapi harakat Islamiyah. Jadi hujah-hujah yang dibawa oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini untuk mengharuskan ta'adud juga terjawab dengan hujah-hujah yang dikemukakan oleh Ustaz Fatih Al-Yakan tadi. Oleh itu, nas-nas soreh menunjukkan tuntutan penumbuhan satu jemaah saja untuk penyatuan jemaah ini, dan bukan berbilang-bilang yang menimbulkan sebagai perpecahan. Jadi itulah pendapat yang menerima dan pendapat yang menolak ta'adud jamaah ini. Jadi itu sekian situ saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran bin Rosmahdi.
054780. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan sahabat saya. Saya akan membincangkan tentang isu-isu dalam ta'adud jemaah. Kita pergi kepada isu pertama. Isu pertama adalah perpuakan. Perpuakan jemaah dalam Islam ini menyebab berlakunya pelbagai perbezaan pandangan dan pendekatan dalam menyebarkan Islam. Perpuakan atau perbezaan pandangan ini merupakan sunatullah dalam penciptaan manusia. Malah telah berlaku walaupun tiada ta'adud jemaah. Kerana dia merupakan sunatullah yang telah berlaku pada asalnya. Akan tetapi, isu perpuakan ini saya jelaskan dalam ta'adud jemaah kerana apabila adanya ta'adud jemaah ini, maka isu perpuakan ini dilihat lebih ketara dalam masyarakat kita. Sebagai contoh, jemaah tabligh memperjuangkan Islam dalam mengajak masyarakat kepada Islam. PAS memperjuangkan Islam dalam demokrasi dan pilihan raya. Oleh itu ada perpuakan dalam konteks jemaah Islam ini kerana berbeza jemaah, ta'adud jemaah yang berbeza-beza. Perpuakan yang berlaku ini perlulah disambut dengan meraihkan pandangan dan pendapat yang berbeza dan yang menjadikan perbezaan pandangan itu sebagai rahmat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, isu taksub kepada kumpulan sendiri. Istilah taksub ini diambil bermula daripada istilah fanatik, bermaksud sikap yang keterlaluan dan melampau dalam suatu pegangan atau pendirian dan biasanya berkait dengan keagamaan. Perkara ini disamaertikan dengan taksub. Sikap ini menyebabkan pembawaan yang memandang hanya diri atau kumpulan sendiri sahaja yang betul dan dapat menyebabkan perpecahan dan permusuhan. Dari sudut negatifnya, antara punca berlakunya taksub adalah kerana tiada sepadan dalam menuntut ilmu. Bila seorang itu belajar di India, maka dibawa balik ke Malaysia, fahaman gurunya di India berbeza pula dengan fahaman orang yang belajar di Mesir ataupun Yaman, balik ke Malaysia dengan bawa fahaman dia, maka berlaku taksub kepada fahaman guru masing-masing. Itulah antara punca berlaku taksub dalam tiada sepadan menuntut ilmu. Sifat taksub ini menggambarkan kebekuan kefahaman seorang yang tidak melihat masalah umum. Kesannya akan menyebabkan tiada penyatuan dalam menghadapi masalah-masalah besar dalam agama. Seterusnya, isu takfir. Isu takfir ini, menurut Hasan, definisi takfir adalah menghukum seorang sebagai kafir. Antara punca berlakunya isu takfir dalam ta'adud jemaah adalah kerana terlalu ekstrim dalam suatu pandangan dan suka menerima pandangan orang lain. Seterusnya, isu ini terjadi kerana kurang memahami adab perbezaan pandangan yang ditetapkan oleh Islam. Isu ini dipolemikkan secara meluas selepas era penjajahan, terutama dalam kalangan masyarakat Melayu. Ketika berpolitik, ada yang menggunakan pendekatan takfir ini untuk menjatuhkan pihak lawannya dalam berpolitik. Isu ini memberi implikasi kepada akidah, amalan dan akhlak umat Islam. Kerana isu ini mungkin terjadi akibat tafsiran yang kurang tepat terhadap ajaran Islam dalam isu orang itu jatuh akidahnya. Antara kesan utama isu ini dalam ta'adud jemaah adalah lahirnya pemikiran radikal sebagai satu aliran dalam gerakan Islam. Seterusnya, refleksi dakwah dalam isu perpuakan. Isu perpuakan ini merupakan perkara biasa kerana perpuakan ini sendiri adalah sunatullah dalam penciptaan manusia. Kemudian untuk kita berhadapan dengan isu perpuakan ini ada dua cara. Yang pertama, kita menghayati perbezaan pandangan dengan caranya. Yang pertama, apa semua masalah berbaliklah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, kita berselisih pendapat bertujuan untuk mencari kebenaran, bukannya untuk menegakkan hawa nafsu. Dan yang ketiga, kita tahu sepadan di mana untuk berselisih pendapat yang dibenarkan oleh ulama dan apa perkara yang tidak boleh diselisih pendapat. Dengan cara itu, segala masalah umum akan dapat diselesaikan walaupun kita berselisihan pendapat. Yang kedua pula, dalam walaupun berbeza jemaah, apabila ada satu sahaja jemaah yang memperjuangkan Islam dalam satu benda, contohnya PAS saja memperjuangkan Islam dalam politik, maka jemaah-jemaah Islam lain haruslah menyokong perjuangan PAS dalam politik kerana PAS saja perjuangan Islam dalam politik. Seterusnya, isu taksub. Refleksinya, taksub ini kepada jemaah ini adalah patuh. Kalau taksub dalam konteks jemaah adalah patuh kepada jemaah itu. Dalam konteks dakwah, taksub itu boleh diamalkan dengan syarat keputusan jemaah itu dibuat mengikut syariat Islam dan berpandukan syura dan memberi kemaslahatan kepada Islam. Hal ini kerana satu keputusan yang dibuat oleh jemaah itu mungkin benar pada ketika itu. Taksub ini juga dapat mencetuskan permusuhan jika diamalkan secara bulat-bulat tanpa unsur periksa.
Akan tetapi perkara ini dapat dibendung dengan cara melihat masalah umum dalam suatu keputusan dan bersatu dalam masalah-masalah berkaitan dengan agama. Seterusnya kita pergi kepada refleksi dakwah yang isu terakhir, iaitu isu takfir. Isu takfir dilihat bahaya kerana melibatkan akidah. Siapa yang mengkafirkan orang beriman dimemangnya akidahnya akan rosak. Oleh itu ilmu tentang akidah dan pengetahuan seseorang itu untuk menghukum seorang itu sebagai kafir perlulah dibelajar betul-betul. Barulah kita boleh mentafsirkan perbuatan ini kafir ataupun tidak. Itu pun perlu diselidik dengan betul-betul kita yakin dengan apa yang dipelajari dan ditetapkan oleh Islam. Perbuatan dan aliran radikalisme ini pula perlu dibuang dalam jemaah Islam kerana dapat merosakkan keharmonian dalam ta'adud jemaah. Okey, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Amri Izzat bin Azhar, nombor matrik 054734. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung perbincangan berkaitan dengan kesan-kesan positif terhadap ta'adud jamaah. Iaitu ada tiga kesan positif yang kita dapat lihat. Yang pertamanya memperkuatkan dan menyatukan jamaah-jamaah Islam. Yang keduanya, matlamat jamaah Islam akan lebih mudah tercapai. Dan yang terakhir sekali, kedudukan Islam akan lebih terjaga. Baik, memperkuatkan dan menyatukan jamaah-jamaah Islam. Apabila ta'adud jamaah Islam saling tolong-menolong dalam setiap masalah yang timbul, ia akan memperkuatkan hubungan antara jamaah-jamaah Islam. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 46, janganlah kamu berselisih dan berbantah-bantah, nanti akan hilang kekuatan kamu. Oleh itu, setiap jemaah perlu tolong-menolong walaupun tujuan setiap jemaah itu berbeza-beza. Sekiranya sikap tolong-menolong itu wujud antara jemaah Islam, maka kekuatan serta kesatuan akan terbentuk menjadi semakin kuat dan erat. Baik, seterusnya matlamat jemaah Islam akan lebih mudah tercapai. Kenapa? Jemaah Islam mempunyai matlamat yang berbeza-beza. Ada yang tertumpu kepada bidang politik, kebajikan, dakwah dan sebagainya. Jika sekiranya setiap jemaah dapat melaksanakan tanggungjawab dengan baik, maka matlamat jemaah akan mudah tercapai kerana tertumpu kepada satu aspek sahaja. Sekiranya hanya ada satu jemaah Islam sahaja di atas muka bumi ini ataupun dalam sebuah negara, ianya akan menjadi sebahagian. Ianya akan menjadikan sebahagian tuntutan jemaah Islam itu akan terabai. Kerana satu jemaah Islam tidak akan mampu untuk melaksanakan kesemua syariat ataupun tuntutan Islam. Baik, seterusnya kedudukan Islam akan lebih terjaga. Yakni, ta'adud jemaah Islam menjadikan Islam itu lebih terpelihara kedudukannya. Hal ini demikian kerana setiap jemaah Islam menjaga sesama mereka dalam memperjuangkan agama Islam. Jika manusia itu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan mengekalkan kedudukannya. Firman Allah dalam surah Al-Muhammad ayat 7, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha wa yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu menolong agama Allah, yakni agama Islam, niscaya dia, yakni Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Baik, kita bergerak kepada kesan-kesan negatif ta'adud jamaah, yakni kepada tiga aspek. Yang pertamanya, berlaku perpecahan dan permusuhan antara jamaah. Yang keduanya, memudahkan pihak musuh untuk melakukan serangan. Dan yang ketiganya, matlamat perjuangan sukar taib. Berlaku perpecahan dan permusuhan antara jamaah. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulul amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisih dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepadanya, yakni kitab Allah, yakni kitabnya Al-Quran dan sunnahnya, yakni sunnah Rasulullah SAW. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik, yakni bagi kamu, dan lebih elok pula kesudahannya. Sekiranya ada salah faham antara jamaah
ada jemaah A ni tidak berkesefahaman dengan jemaah B, maka kita ini berbaliklah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kerana apa? Kerana dua perkara inilah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan kita, yakni umat akhir zaman. Baik, seterusnya memudahkan pihak musuh untuk melakukan serangan. Apabila berlaku masalah yang ada pada ta'adud jemaah seperti saling menyalahi antara jemaah-jemaah Islam, maka musuh Islam mudah menyerang dengan mengambil kesempatan dalam perbalahan antara jemaah-jemaah Islam. Serangan tersebut seperti menuduh perkara buruk antara jemaah Islam sehingga ketidakfahaman antara jemaah terjadi. Oleh sebab itu, Islam akan melemah kerana sering berlaku perbalahan antara satu sama lain. Apabila kita ini sebagai satu jemaah Islam berbalah, yakni bergaduh antara jemaah-jemaah lain, maka pada saat itu percaya dan yakinlah musuh Islam akan selit, yakni melaga-lagakan kita. Dia ingin menyatakan, saya dengar jemaah A ni menyatakan kepada jemaah B ni berkata sedemikian-sedemikian. Maka di situ memudahkan lagi musuh untuk mempecah belahkan Islam. Baik, seterusnya matlamat perjuangan sukar tercapai. Matlamat sesuatu jemaah itu sukar tercapai. Hal ini demikian kerana tidak ada pertolongan daripada jemaah Islam yang lain sebab daripada perbalahan yang berlaku. Oleh sebab itu, jemaah Islam itu sendiri yang menjatuhkan jemaah-jemaah Islam yang lain kerana hanya sebab ketidakfahaman antara jemaah Islam. Itu sebablah perlu ada adabul ikhtilaf, iaitu adab terhadap perbezaan pandangan. Kerana itu, kita akan menjauhkan kita daripada ketidakfahaman antara satu jemaah dengan jemaah lain. Apabila jemaah-jemaah ini tidak berkesefahaman, maka sikap tolong-menolong ini sukar tercapai, sukar dipraktikkan dalam kalangan jemaah-jemaah Islam. Oleh sebab itu, matlamat perjuangan kita, yakni antara jemaah-jemaah sukar tercapai kerana jemaah Islam itu sendiri tidak menolong jemaah Islam yang lain. Baik, seterusnya langkah-langkah penyelesaian isu-isu ta'adud jemaah. Yang pertamanya, pendidikan awal berkenaan berbeza pandangan dari kecil lagi, iaitu takrib. Yang keduanya takrib, yakni mendekatkan di antara jemaah-jemaah Islam. Yang ketiganya, mengelakkan masalah takfir antara jemaah Islam. Baik, pendidikan awal berkenaan adab berbeza pandangan dari kecil lagi. Kita kena lihatlah pendidikan awal ni kita bahagikan kepada dua, iaitu peranan ibu bapa dan juga peranan sekolah. Sebab pendidikan dari kecil. Baik, menurut Nur Raudah Haji Sirin, dalam buku dakwah Islam semasa, peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak adalah sangat besar dalam proses pembelajaran dan pendidikan kepada mereka. Ibu bapa perlu memastikan perkara-perkara seperti berikut. Yang pertamanya, anak-anak dihantar ke sekolah. Walaupun tidak dihantar ke sekolah agama, tetapi perlu mendapatkan pendidikan awal. Yang keduanya, persekitaran anak-anak dalam keadaan baik. Kerana apa? Persekitaran ni mempengaruhi sikap, akhlak, sasiah dan sebagainya lah anak-anak ni. Sebab anak ni selalunya mudah mengikuti gerak-geri apa yang dilihat daripada pandangan mereka. Seterusnya, ibu bapa juga perlu mengajar anak-anak tentang adab perbezaan pandangan supaya anak-anak ini dididik lagi daripada sejak kecil. Apabila kita ini nak mendidik sesuatu kaum, didiklah daripada golongan-golongan kecil kerana golongan kecil inilah yang akan menaungi pada satu ketika hari nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula daripada sekolah punya inilah pendidikan awal. Pihak bertanggungjawab perlu memastikan ada perbezaan pandangan menjadi topik yang ada dalam buku pendidikan agama pada peringkat sekolah rendah. Sekiranya pelajar-pelajar tidak dididik sejak usia muda, maka penerimaan terhadap perbezaan pandangan tidak akan menjadi satu permasalahan akan datang, terutama dalam isu ta'adud jamaah. Surah Al-Hujurat ayat 12 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang. Seterusnya takrib, yakni mendekatkan di antara jemaah-jemaah Islam. Setiap jemaah yang telah wujud haruslah membuat ketetapan dan persetujuan untuk bekerjasama ke arah pencapaian cita-cita dan matlamat.
Seterusnya, walaupun setiap organisasi mempunyai kerja-kerja tertentu, akan tetapi sekiranya ada masalah ummah, maka perlu mendekatkan antara jemaah-jemaah menyelesaikan isu tersebut. Itu sebablah sekiranya timbul masalah, maka kita takrib, mendekatkan antara jemaah-jemaah bagi menyelesaikan masalah tersebut. Kita jangan biarkan satu jemaah saja menyelesaikan masalah ummah tersebut. Seterusnya, mengelakkan masalah takfir antara jemaah Islam. Apa itu takfir? Menurut Hasan 2017, definisi takfir adalah menghukum seseorang sebagai kafir, yakni mengkafirkan orang lain lah. Sekiranya takfir ini berterusan antara jemaah Islam, maka perpecahan akan berlaku. Bagi mengelakkan permusuhan antara sama jemaah Islam, setiap jemaah perlu membuat perjumpaan untuk berbincang antara jemaah. Ini musyawarah lah, berjumpa, bukannya saling tuduh-menuduh. Kita musyawarah apa yang tak kena, apa masalahnya, apa perlu yang jalan penyelesaiannya, fikir bersama-sama. Maka masalah seperti ta'adud jemaah ini akan terbukalah minda mereka berkaitan dengan ta'adud jemaah ini, seharusnya dibolehkan pada masa kini. Baik, seterusnya refleksi dakwah, yakni kepentingan menghormati adab perbezaan pandangan. Setiap manusia mempunyai pandangan yang tersendiri dalam suatu isu. Kita sebagai manusia tidak boleh mementingkan diri sahaja. Bahkan kita perlu saling memahami dan tolong-menolong antara satu sama lain, kerana tujuan dan matlamat setiap jemaah itu pasti ingin memperjuangkan Islam. Jangan kita menjadikan tujuan dan matlamat itu ingin memperjuangkan Islam jika kita sendiri tidak akur dengan tuntutan Islam, yakni saling tolong-menolong dan sebagainya. Islam mengajarkan kita dari seluruh aspek kehidupan kita. Jika ada masalah berkaitan kefahaman, maka kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana ini yang berperanan sebagai panduan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat akhir zaman. Oleh itu, kita sebagai mukmin perlulah menghormati pandangan sesama mukmin agar matlamat serta tujuan jemaah Islam akan tercapai dengan sempurna. Baik, kesimpulannya, ta'adud jemaah adalah dibolehkan selagi berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ta'adud jemaah perlu bekerjasama dalam melakukan tuntutan Islam agar segala perintah Allah terlaksana dengan baik. Sebagai ta'adud jemaah Islam, kita perlu bersatu dalam mempertahankan jemaah-jemaah Islam selagi mana tujuan jemaah itu ingin memperjuangkan Islam. Selagi satu jemaah Islam ini tujuan mereka, matlamat mereka yakni memperjuangkan agama Islam, maka dibolehkan. Oleh itu wajar adanya ta'adud jemaah pada masa kini kerana perlu ada berbilang-bilang jemaah yang memenuhi tuntutan Islam. Percayalah, satu jemaah tidak mampu untuk melaksanakan segala tuntutan Islam. Maka di situ bagi pihak kami pada saat ini ta'adud jemaah itu menjadi harus kerana tuntutan Islam tidak mampu dilakukan oleh satu jemaah saja. Wallahu alam.